Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini dia satu perkara yang amat mengejutkan. Mungkin ramai yang tidak tahu ya perkara ini. Selepas PRU 15 ya bersatu yang begitu terdesak mau menjadi kerajaan, sehingga ya melakukan satu perkara yang amat mengejutkan. Dan orang UMNO sendiri ya yang dikatakan 10 orang ini yang mau mengkhianati parti, akhirnya terpaksa menarik balik. Jadi apa sebenarnya yang berlaku, sahabat semua? Jadi menarik ya untuk kita ikuti pendedahan dan juga pencerahan panas daripada Lokman Adam. Siapa sebenarnya yang mau untuk mengkhianat tapi akhirnya menarik diri. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan kita untuk mendengar pencerahan daripada Lokman Adam. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ni rakyat biasa nak tahu lagi sama ada betul ataupun tidak. Okey, selepas PRU yang ke-15, keputusan kita tergantung. Yang sepatutnya bergabung adalah Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Kerana dua-dua parti ini mendapat kerusi yang tinggi berbanding Barisan Nasional. Betul. Dimaklumkan Perikatan Nasional tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan disebabkan adanya DAP. Adakah benda ini betul ataupun tidak tu? Ini tak betul. Tak betul sama sekali. Dia yang menyebabkan mereka ni tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan ialah kerana kalau bergabung dengan Pakatan Harapan, mereka masa tu ada 73 kursi. Pakatan Harapan ada 82 kursi. Jadi sudah pastilah yang akan diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuba kalau ketika itu Tuanku tiba-tiba kata disebabkan kamu pernah jadi Perdana Menteri, maka kamu jadi Perdana Menteri. Disebabkan Anwar pernah jadi Timbalan Perdana Menteri, maka kamulah jadi Timbalan Perdana, Anwarlah jadi Timbalan Perdana Menteri. Saya yakin bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Yang menyebabkan dia tak nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan ialah kerana bila dia curi 10 orang kita dah dapat SD, kemudian dia tipu, dia hantar Hishamuddin naik private jet pergi ke Sarawak, yakinkan Abang Jo mengatakan bahawa BN dah ready nak menyokong kerajaan Muhyiddin. Dia dapat 23, itu pun bukan dengan konsen daripada 8 orang ahli parlimen yang berketurunan Dayak ni, yang sudah pasti tak nak bekerjasama dengan PAS. Pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin bila dia menghadap tu, dia dah ada 115 orang. Jadi dia macam mana pun dia nak jadi Perdana Menteri, sebab dia dah nampak nikmat jadi Perdana Menteri. Dia boleh daruratkan negara, dia boleh belanjakan duit negara lebih 600 bilion tanpa perlu dibawa ke parlimen. Yang kita tahu selepas pilihan raya, mereka boros, mereka boleh rasuah pengundi-pengundi skala besar, sehinggalah kantoi dengan video-video majlis angkat sumpah, majlis penyerahan duit-duit rasuah ni. So ini yang Muhyiddin Yassin mahukan. Kalau Muhyiddin dan Haji Hadi ni ada sedikit sekelumit dalam diri mereka ini nak memartabatkan Islam dan Melayu, nescaya bila Kebawah-Duli Tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional kerjasama dengan Bersatu, confirm mereka akan bersetuju untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab kalau mereka PN bersetuju kerjasama dengan Pakatan Harapan, kita akan ada 156 orang wakil rakyat yang membentuk kerajaan. Paling besar, 156 orang. Lebih besar daripada sekarang. Sekarang baru 152. Okey. Keduanya, daripada 156 orang itu, 103 Melayu Islam. Hanya 53 bukan Melayu, bukan Islam. Maknanya apa? Maknanya 2/3 daripada jumlah ahli parlimen yang membentuk kerajaan
ialah Melayu Islam. Tetapi mereka tak fikir pasal Melayu, tak fikir pasal Islam. Mereka tak nampak bahawa ini akan menjadikan Islam dan Melayu begitu kuat. Mereka nak kerajaan 115 orang. Dulu mereka 114 orang pun 8 orang tarik sokongan, Muhyiddin tersungkur, hilang jawatan Perdana Menteri. Terpaksa bagi kat Ismail Sabri. Ismail Sabri pun 114 orang yang angkat dia pun tak boleh lama jadi Perdana Menteri. Kita push supaya dibuat pilihan raya, dia terpaksa akur buat pilihan raya. Jadi saya nak beritahu, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan mereka ni diberi kuasa, cuba bayangkan azab yang terpaksa rakyat tanggung. Lockdown mungkin berlaku balik. Darurat mungkin berlaku balik. Bila keadaan tak stabil je, dia daruratkan negara. Bila mereka nak belanja sesuka hati mereka, mereka daruratkan negara. Jadi saya sangat bersyukurlah hari ni kerajaan kita hari ni dipimpin oleh PMX yang ada 152 sokongan. Kita ada sebuah kerajaan yang stabil. Kita tak perlu nak daruratkan negara semata-mata takut akan berhadapan dengan undi tak percaya. Kita lihat PMX, dia sendiri cadangkan. Selepas dia dapat mandat, dia sendiri cadangkan supaya buat undi percaya ke atas diri dia, dan dia berjaya mendapat 2/3 majoriti, 148. Okey. Alright, okey. Terima kasih Datuk. Ada masa lagi kan Datuk? Boleh. Boleh, okey. Ridwan, silakan Ridwan. Satu soalan yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Assalamualaikum kepada pengerusi majlis. Saya ada satu soalan daripada saya kepada Datuk. Saya nak bertanyakan berkaitan dengan menteri yang baru dilantik oleh PMX. Apakah cadangan Datuk tentang pelantikan yang dilantik oleh PMX, yang antaranya adalah Datuk Seri Johari. Dia antara salah seorang yang berpengalaman. Selain itu Datuk Seri Dr. Zulkifli. Dan seorang lagi tu yang terbaru adalah Menteri Kewangan yang kedua. Apakah pandangan dari segi Datuk terhadap pelantikan menteri-menteri baru? Pertama sekali, saya rasa pelantikan terhadap Johari Ghani disebabkan beliau ialah naib Presiden UMNO. Itu sebabnya beliau dilantik sebagai seorang menteri. Disebabkan kedudukan dia di dalam parti. Masa bentuk kabinet kali pertama tu, beliau sebenarnya ditawarkan juga, tapi beliau tolak sebab beliau nak kementerian lain, tapi dapat kementerian lain. Kali ni dia dapat kementerian komoditi, dan tempat ni merupakan tempat yang dulu dipegang oleh Timbalan Perdana Menteri kedua. Jadi tak ada sebab lah kenapa dia nak tolak. Kedua, tentang Datuk Seri Amir Hamzah. Kita tahu bahawa PMX ni hari ni banyak menguruskan soal hubungan antarabangsa kita dengan dunia luar, memulihkan balik hubungan diplomatik kita, dan cuba untuk membawa masuk pelabur seberapa ramai yang mungkin, seberapa banyak yang mungkin dana ke dalam negara, kerana kita mewarisi kerajaan dengan hutang 1.5 trilion. Jadi kita betul-betul kena usaha untuk bawa masuk pelabur dan mengukuhkan kedudukan mata wang kita, mengukuhkan kedudukan Bursa Saham Kuala Lumpur, membuka lebih banyak kilang-kilang, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, kurangkan kadar pengangguran, dan sekaligus akan membantu mengurangkan kadar jenayah dan sebagainya. Ianya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita akan naik dengan lebih pesat, dan lebih banyak pulangan dapat kita kembalikan kepada rakyat. So benda ni semua bagus. Namun bila beliau banyak bergerak keluar, sudah pastilah banyak urusan-urusan menandatangan dokumen dan sebagainya, dan urusan-urusan Kementerian Kewangan khususnya. Begitu juga dengan Kementerian Wilayah. Sudah pastilah proses itu akan memakan masa yang terlalu lama, proses kelulusan dan sebagainya. Jadi beliau perlukan seorang pembantu. Maka dengan itu beliau melantik Datuk Seri Amir Hamzah sebagai Menteri Kewangan kedua,
seorang tokoh korporat yang diyakini dapat menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Kewangan ketika Datuk Seri Anwar memberikan fokus kepada kerja-kerja lain. Sama juga kalau dulu kita nak jimat duit, tak nak terlalu banyak kementerian, maka kita menutup Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan selepas tahun, sudah pastilah bila melihat banyak kerja tergendala, ada yang tak smooth, diterima pula berbagai pandangan di peringkat Akaumbi yang mahukan kementerian ini dibuka semula. Maka setelah meneliti dengan sedalam-dalamnya, Yang Berhormat Perdana Menteri mengambil keputusan untuk mewujudkan kembali Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi bagi saya 1 tahun lebih daripada cukup untuk Datuk Seri Anwar mengenal pasti di mana kelemahan, di mana kekuatan kabinet-kabinet beliau yang sedia ada, siapa yang perlu digugurkan, kan? Dan ianya juga perlu synchronize dengan apa yang beliau katakan sebelum ni tentang soal tata kelola, soal bersih, soal integriti dan sebagainya. Itu sebab ada juga menteri-menteri walaupun dia tak terpalit tetapi pegawai dia terpalit. Menteri-menteri ini juga digugurkan, kan? Ada pula yang hilang jawatan di dalam parti, mereka juga ada yang digugurkan. Ada pula yang abangnya mahu dilantik menjadi menteri penuh, maka dia sebagai adik pula terpaksa digugurkan untuk memberi laluan kepada abang. Adik timbalan menteri, abang menteri penuh, maka adik terpaksa mengalah lah. So banyak faktor-faktor yang saya rasa matlamat dia ialah memastikan bahawa barisan kabinet yang baru ini dapat memberikan khidmat terbaik kepada rakyat terbanyak. Ini sudah pasti matlamat utama dia. Jadi kita tak payah dengar suara-suara sumbang daripada PAS, daripada Perikatan Nasional yang kata ini kabinet balas budi lah, ini kabinet cacar marbah lah. Biarlah. Sebab mereka tak dapat jadi menteri kabinet, memang itulah suara-suara yang keluar. Sebab kena ingat, kabinet ini akan menentukan jatuh bangun kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takkanlah Datuk Seri Anwar ni bodoh sangat, nak memilih menteri-menteri kabinet yang cikai, yang cap ayam macam kerajaan Perikatan Nasional, ataupun kabinet gagal seperti mana kerajaan Muhyiddin Yassin, sudah pasti dia nak letak orang yang terbaik bagi memastikan imej dia sebagai Perdana Menteri itu terus dijaga dengan baik. Jadi sebarang keputusan yang beliau buat sudah diambil kira, dipertimbangkan dengan semasak-masaknya, sehingga kan kita lihat orang macam KJ yang beria sangat nak jadi menteri ni, beria-ria push Datuk Seri Anwar supaya menyegerakan kabinet reshuffle ni. Tapi bila Datuk Seri Anwar dah buat keputusan, dia pula ulas macam tu lah, macam ni lah, sebab dia tak dapat. Kan? Okey? Baik, terima kasih Datuk. Sama. Tuan-tuan, silakan Datuk nak stop Datuk bagi tahu. Okey. Kami seronok tu macam tak mau stop. Tak apa, cakap. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih moderator. Saya ada 2 soalan tu. Ya. Okey, baru-baru ni tular Gem Perikatan Nasional mendakwa DAP memperkudakan UMNO untuk memperkukuhkan kedudukan mereka. Apa alasan yang dia bagi? Alasan tekan DAP ni menggunakan UMNO ni untuk mengukuhkan kedudukannya. Ya, itu kita nak tanya. Bagaimana cara DAP menggunakan UMNO? Itu sebablah sebenarnya dia orang ni tak ada hujah, kan? Kalau kita tanya dengan dia, kan, apa yang DAP gunakan UMNO ni? Kalau orang tanya dengan saya, tak betul tu. Sepatutnya hari ni DAP ni yang orang akan kata, kenapa kamu membiarkan diri kamu digunakan oleh UMNO? Sebab apa saya cakap macam tu? Saya nak beritahu.
Hari ni saya nak beritahu, Datuk Seri Anwar, salah satu sebab kenapa dia dapat jadi Perdana Menteri ni, sumbangan terbesar diberikan oleh DAP. Sebab saya masih ingat bila kita nak bentuk kerajaan ini, Anthony Loke beritahu dengan Datuk Seri Anwar, kalau DAP tidak berada dalam kerajaan pun mereka tak kisah. Janji Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Sebab DAP, kawan-kawan DAP sendiri sedar bahawa fobia orang Melayu ni banyak fobia dengan DAP ketika DAP di bawah pentadbiran lama, bukan bawah pentadbiran YB Anthony Loke. Orang Melayu khususnya UMNO ni ramai cukup takut dengan DAP, sehingga kan DAP merasakan kalau mereka berada dalam kerajaan, mungkin UMNO tak nak terlibat, tak nak bersama, dan Datuk Seri Anwar tidak boleh diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya peluang untuk jadi Perdana Menteri itu akan berpindah kepada Tan Sri Muhyiddin. So saya kagum dengan kawan-kawan DAP pada ketika itu. Mereka kata kalau mereka tak dapat jawatan dalam kerajaan pun tak apa, mereka tetap memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi saya rasa ini satu pengorbanan yang besar. Keduanya, kita lihat DAP ada 40 orang wakil rakyat. UMNO ada 26 saja. UMNO hanya ada 26. Tetapi UMNO ada 6 orang menteri. DAP hanya ada 4 orang menteri. Jadi sebenarnya siapa gunakan siapa? Itu sebabnya saya nak beritahu rakan-rakan yang marah dekat DAP. Saya nak beritahu lah. Saya minta maaf cakap lah. Kalau MCA lah ada hari ni 40 kursi, you bagi dia orang ni 4 kursi menteri saja, you tengok nanti apa jadi. Saya nak beritahu, dari segi kemampuan untuk berkorban untuk negara ni, saya lebih yakin kawan-kawan DAP ni berbanding dengan kawan-kawan yang ada hari ni. Minta maaf cakap lah. DAP kurang-kurang kalau dia nak bertanding pun, dia akan bertanding di kursi-kursi bukan Melayu. Malah kursi bukan Melayu pun dia bagi wakil rakyat Melayu, macam Rara lah, siapa lagi, Profesor Aziz Bari, dia bagi kepada Johan, banyak kursi bukan Melayu dia bagi pada Melayu. Tapi kawan-kawan kita yang dok kata kita ni mimpi di siang hari, dia dok kata presiden kita mimpi di siang hari, kawan MCA kita T. Liangka, yang kita buat Kongres Melayu, Kongres Bumi Putra pun dia kecam kita, dia nak supaya inilah Kongres terakhir, So mereka ni kursi yang Melayu pun mereka nak supaya pemimpin mereka boleh menang. So itu sebabnya lah, minta maaf cakap lah kalau saya punya pendirian secara peribadi, saya harap parti saya ni akan terus kekal bekerjasama dengan parti yang boleh mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu. Kita perlu sama-sama menyumbang. UMNO akan menyumbang untuk kembalikan sokongan orang Melayu kepada kerajaan perpaduan ni, dan kita harap kawan-kawan yang boleh menyumbang sokongan bukan Melayu kepada kerajaan perpaduan ini akan kekal bersama dengan kita. Ini harapan saya. Kalau yang Melayu punya sokongan pun tak dapat, bukan Melayu punya sokongan pun tak dapat, lepas tu duk hari-hari duk kecam, duk nak menjahanamkan kerajaan perpaduan. Kalau mereka rasa dah tak selesa bersama dengan kita, kita harap mereka ni pun buatlah haluan masing-masing. Jangan peningkan kepala anda dan jangan peningkan kepala kita. Okey? Okey, Tok. Beri soalan. Terbaik sahabat semua. Itu dia satu lagi pencerahan, pendedahan daripada Lokman Adam, yang mungkin anda dan kawan-kawan sahabat-sahabat di luar sana ramai yang tidak tahu. Mengatakan UMNO
siapa sebenarnya pengkhianat-pengkhianat UMNO yang mahu menjatuhkan pemimpin mereka sendiri untuk bersama dengan pengkhianat. Dan juga tuduhan-tuduhan panas kononnya UMNO diperkudakan oleh DAP. Semua itu sebenarnya satu persepsi yang cuba diwujudkan oleh geng-geng kaki fitnah, geng-geng sapu bersih ini supaya ya runtuh hubungan antara kerajaan hari ini, antara khususnya antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan itu tidak berjalan baik. Sebenarnya itulah ya pada pandangan saya apa yang mereka cuba mahu lakukan. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.